السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, muka surat 5 baris 5 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala, kata dia, kata ahlu tarikh, diperanokkan Nuh alaihi salam kemudian daripada wafat Nabi Adam 820 tahun. Jadi sama perbahasan masih dalam babut ta'awudz, bab pada menyatakan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu. Cumanya kita biasa meminta doa ataupun meminta perlindungan daripada Allah taala daripada gangguan iblis dan syaitan. Begitu juga kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dajjal, daripada siksaan kubur, daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu semua kita minta ta'awudz, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif kita dulu bawa masuk cerita-cerita berkenaan dengan akibat daripada dosa, akibat daripada maksiat yang seseorang lakukan sehingga mengubahkan dia daripada satu takdir ke takdir yang lain. Mengubah di sini bukan bermakna Allah Ta'ala tidak berkehendak kemudian kehendak, bukan. Takdir ini semestinya sudah kehendak sejak azali, siap belaka dah. Cuma nak zahir sebab kenapa ditakdir begitu untuk kita. Contoh Nabi Adam AS, dia bawa mari contoh sebab jatuh ke dunia ni kerana memakan buah kulli. Tapi tidak dikira sebagai dosa. Dosa kecil, dosa besar, kita kena sucikan Adam AS daripada dosa kerana dia Rasul. Imam As-Sawi radhiyallahu ta'ala anhu sebut dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, orang yang mengatakan Nabi Adam AS itu berdosa walaupun dosa kecil sekalipun hukum dia kafir. Jadi kita tak boleh untuk melaksanakan untuk mensabitkan Rasul tu ada dosa. Jadi kalau ada ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawasanya seolah-olah Nabi dan Rasul itu berdosa, maka wajib kita takwil. Jadi sekarang ni dia masuk cerita Nabi Nuh alaihi salam pula. Dia kata ahli tarikh. Ahli tarikh ni ahli sejarah lah. Yang membabitkan sirah, sama ada sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sirah para rasul yang lain, itu semua dia pakai ahli tarikh, orang yang ahli sejarah ataupun kita panggil sejarawan lah. Dia kata diperanokkan Nuh alaihi salam, Nabi
selepas daripada wafat Nabi Adam alaihi salam. Jadi status ataupun tarikh lahir Nabi Nuh alaihi salam ialah selepas daripada masa zaman Nabi Adam alaihi salam. Itu secara pasti. Jadi tidak ada yang mendahului zaman Nabi Adam alaihi salam pada manusia ni melainkan Nabi Adam sahaja. Jadi sebab itu Nabi Adam alaihi salam digelar sebagai Abul Bashar, bapa bagi segala manusia, kerana dia manusia yang pertama wujud atas alam ni. Walaupun dia manusia yang paling awal wujud di atas alam ni, tapi dia sudah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tercatat di tiang arash nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta isteri dia Hawa, Sayyidatuna Hawa alaiha salam. Bangun-bangun tidur tengok-tengok ada bini sebelah. Tu ada budak, ada perempuan sebelah. Nak sentuh dah Sayyidatuna Hawa tu, malaikat tepi. Malaikat kata jangan lagi, kena kahwin dulu. Macam kita lah nikah ni. Dah kahwin dia, mahar apa dia? Mahar dia ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu napah. Berapa banyak selawat tu tak kisahlah, dalam satu napah. Itu mahar Sayyiduna Adam alaihi salam kepada menghalalkan Sayyidatuna Hawa. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata dia hidup selepas daripada zaman Nabi Adam. Bila dia hidup tu? Selepas zaman Nabi Adam 820 tahun. Maknanya selepas Nabi Adam wafat, lepas 820 tahun Nabi Nuh lahir. So lama tu. Jadi Nabi Adam nak sampai ke Nabi Nuh 820 tahun tak ada rasul, tu dia panggil Ahlul Fatrah. Iaitu bila orang manusia hidup zaman 820 tahun ni, maka mereka semua ahli syurga, tak perlu dihisap. Atas pandangan Mu'tamad Asy'ariyah, Ahlul Fatrah ni baik dia tak kira baik, dosa dia tak kira dosa, kafir dia tak kira kafir. Dia sembah pi lah berhala 400 juta pun tak kafir. Sebab apa? Sebab Ahlul Fatrah, tidak ada rasul zaman dia. Begitulah setiap zaman Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kalau dia tu mati jadi Ahlul Fatrah lalu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wafat dia tak jadi Ahlul Fatrah. Sebab tu kita sembahyang puasa ni. Kalau jadi Ahlul Fatrah tak mari dah masjid surah mahallah ke apa? Tak masuk syurga dah. Berapa masuk syurga dah? Dah Nabi mati dah. Tu belajar tak habis tu. Orang kata rasul yang sebelum zaman Nabi je begitu. Zaman Nabi terpelihara syariat dia sampai kiamat. Jadi kita sampai kiamat tidak akan jadi Ahlul Fatrah, kecuali kalau dia memang duduk di tempat-tempat tersembunyi sungguh lah, di hutan-hutan ke apa, memang tak tahu Islam tu lagu mana, tu dia Ahlul Fatrah juga. Cuma sekarang ni agak mustahil lah kita nak kata tak ada syiar Islam sampai di tempat tu. Sekarang corok-corok pedalaman pun dah ada orang tahu Islam. Jadi agak mustahil orang tak dengar azan, agak mustahil orang tak tengok orang pergi sembahyang Jumaat, agak mustahil orang tak tahu sembahyang hari raya tu dibuat oleh orang Islam, agak mustahil. Jadi itu semua adalah syiar Islam. Kalau syiar Islam sampai, makna Islam sudah sampai pada mereka, cuma mereka tak masuk Islam. Kemudian kata musannif, dan dibangkitkan Nuh. Dibangkitkan Nuh ni makna dia ialah dilantik menjadi rasul. Tu bangkit situ, bukan bangkit mana lahir, bukan bangkit mana hidup, tidak. Bangkit situ makna menjadi rasul. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam menjadi rasul dan nabi. Setiap nabi itu tak mesti rasul, tapi setiap rasul itu pasti nabi. Itu kaedah dia. Setiap rasul itu pasti nabi, tapi tak semua nabi itu mesti rasul. Itu kaedah dia. Jadi rasul dengan nabi mana banyak lagi? Rasul sikit, nabi banyak. Cuma jumlah sikit banyak, wallahu a'lam, atas pandangan Mu'tamad. Dia panggil tawaqquf. Tawaqqafal ulama adadal anbiya'i war rusul alaihimus salatu wassalam. Para ulama tawaqquf, tak tahu nak beri jawapan yang secara pasti berapakah jumlah nabi dan rasul. Walaupun ulama lain ada membilangkan dia,
Rasul khilaf, ada yang kata 313, ada yang kata 314, ada yang kata 315. Sehingga Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala buat satu kitab khusus, sebut nama mereka satu-satu, 313 orang. Begitu juga ada dalam kitab Hasyiah Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala juga sebut nabi-nabi, rasul-rasul daripada yang pertama sampai 313. Ada yang kata 314, ada yang kata 315. Itu rasul. Nabi pun sama juga, khilaf. Sekati 2 laksa 4,000, 124,000. Ada yang kata bukan 124,000. Jadi sekarang ni tak tahu. Jadi sebaiknya tawakuf. Wallahu a'lam. Tu pandangan muktamad. Supaya apa? Supaya kalau kita i'tiqad 313, boleh jadi hakikat dia rasul ada 315. Jadi seolah-olah kita sudah tidak mengiktikadkan 2 rasul yang menjadi rasul. Ataupun kita i'tiqad 315 rasul, pada hakikatnya 313 atau 314. Maka seolah-olah kita sudah mengiktiraf seorang atau 2 rasul yang bukan rasul. Jadi sebaiknya tawakuf. Habis. Kemudian dibangkitkan Nuh supaya menerang mata hatinya, mata hati kaum dia. Mata hati sini, mata ada 2, mata lendir, mata hati. Mata hati dalam bahasa Arab dia panggil basirah. Mata lendir dia panggil basirun. Kalau Allah Ta'ala sebut wa huwas sami'ul basir, bukan makna Allah Ta'ala ada mata lendir. Wa huwas sami'ul basir, al-basir situ makna Allah bersifat dengan sifat pelihat. Kita pun bersifat dengan sifat pelihat, cuma dengan alat dia mana? Mata. Allah Ta'ala bukan dengan alat. Batu dengan zat ke? Tak, dia bukan dengan apa-apa. Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat, noktah situ je. Bukan dengan mata, bukan mata, bukan dengan alat sesuatu, bukan. Supaya menerang mata hatinya, mata hati kaum itu. Mata hati nak terang ke mana? Ke tauhid. Kerana selepas kematian Nabi Adam AS banyak dah kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun lantik Rasul lepas 820 tahun selepas kematian Nabi Adam. Marilah Nabi Nuh AS. Kemudian dia kata maka duduk ia Nuh. Duduk mana? Duduk di sekitar kaum dia ke? Mengubatkan mereka itu kaum Nabi Nuh dengan tauhid. Mengubatkan, di istilah saya ubat. Jadi maksudnya ubat sini ada 2, ubat jasmani, ubat rohani. Ubat jasmani pergi hospital, pergi klinik. Ubat rohani adalah hati. Ubat rohani pula ada 2. Pertama tasawuf, kedua tauhid. Dua-dua tu adalah hati belaka. Jadi tasawuf dari sudut akhlak, ubat hati dari sudut akhlak. Dari sudut tauhid, ubat hati dari sudut pegangan. Dua-dua tu ubat belaka. Sebab kita nak sihat ke akhirat tu. Mana sihat ke akhirat? Selamat daripada api neraka dan mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu, maka Nabi Nuh AS beri ubat pada mereka. Ubat apa? Ubat tauhid. Ubat tauhid. Pelik ubat tauhid. Salam ajak kaum dia ke arah tauhid. Lama. Nabi SAW 13 tahun kat Mekah ajak tauhid. Nabi Nuh 950 tahun. 1000 melainkan 50, makna 1000 tolak 50, 950 tahun. Nabi Nuh AS mengajak kaum dia tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ikut berapa orang? 80 orang je. 80 orang saja yang naik kapal Nabi Nuh AS hatta isteri anak-anak sekali. Allah Ta'ala beri ujian pada Nabi Nuh banyak. Sebab tu Nabi Nuh AS dikategorikan sebagai Rasul Ulul Azmi, Rasul yang memiliki keazaman yang tinggi dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keazaman ni sabaran lah, kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh AS jadi top 5 Rasul. Dia yang kelima.
Nabi Nuh alaihi salam yang kelima. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh. Ini atas pandangan mu'tamad. Diikut turutan bukan main ikut-ikut tu. Diikut turutan tu. Nabi Muhammad first, Nabi Ibrahim kedua, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Nuh. Tu pandangan mu'tamad. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Laith, dia tersebutkan pandangan lain. Ada yang memasukkan juga Nabi Ayyub alaihi salam, ada yang memasukkan juga Nabi Ishaq alaihi salam, ada yang memasukkan juga Nabi Ismail alaihi salam. Namun tu bukan pandangan mu'tamad. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, sebenarnya atas 50 tahun, maka sekalian mereka itu kaum Nabi Nuh melihat akan kebenaran Nabi Nuh. Mereka lihat dengan mana ni? Boleh lihat kut mata lendir, boleh lihat kut mata hati. Tahu dah ni betul. Lepas tu mereka tu tak ikut, tetapi membutakan mata mereka itu kaum Nabi Nuh. Buta mata sini, buta hati. Tahu dah betul Nabi Nuh ni sebagai rasul, tapi tak mau mengaku juga. Macam puak-puak zaman jahiliah, Nabi SAW mereka tahu dia tu rasul. Sebab apa? Sebab berlakunya kejadian yang pelik-pelik, yang luar daripada adat berlaku pada Nabi SAW. Maka mereka yang kalau betul-betul berpegang kepada kitab-kitab Allah yang terdahulu, Taurat dan Injil, pasti mereka mengetahui Nabi SAW ialah pesuruh Allah terakhir. Tapi mereka saja buat tahu, tapi buat-buat tak tahu. Macam Allah Ta'ala lah, Yahudi tahu Allah tu Tuhan yang esa, tapi tidak i'tiqad. Nasrani dia kata Tuhan tiga, dia i'tiqad silap dah, jauh lagi Nasrani daripada Yahudi. Antara Yahudi dengan Nasrani, Yahudi dekat lagi, sebab Yahudi tahu cuma tak i'tiqad. Nasrani dia i'tiqad tapi salah. Lepas tu dalam kitab, dalam surah Ummul Kitab, iaitu Fatihah tu, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau beri nikmat pada dia. Siapa yang beri nikmat? Para nabi, para rasul, anbiya, awliya, salihin, orang salih. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya orang yang kamu murka. Siapa yang kamu murka ni? Yahudi, kata Syekh Nawawi. Waladdallin, dan bukan juga orang yang sesat. Siapa sesat? Nasrani. Sebab apa Allah Ta'ala murka kepada Yahudi? Sebab mereka tahu Allah Tuhan, tapi mereka tidak mengakui. Nasrani sesat sebab apa? Sebab mereka beriktikad, bagus dah, tapi sesat pula. Dia kata Tuhan tiga, dia kata Isa Tuhan. Jadi dua puak ni dipanggil sebagai ahlul kitab, orang yang mempunyai kitab. Orang yang mempunyai kitab. Jadi selain daripada ahlul kitab, dia panggil Allah, ingatlah. Lagi tak Tafsirul Jalalain, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, dia sebut sebagai ummiyin, orang yang buta huruf. Dia digelarkan orang yang selain ahlul kitab sebagai ummiyin, orang yang buta huruf lah kalau terjemah asal. Iaitu Majusi, puak-puak kafir yang lain dia panggil ummiyina, puak-puak yang buta huruf. Apa buta huruf? Yang ni tak ada panduan hidup berkaitan kitab. Kalau puak Yahudi, Taurat panduannya, cuma tak ikut, diselewengkan. Nasrani panduan dia ialah Injil, diselewengkan. Kita Al-Quran tak seleweng sampai kiamat. Mereka ni ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, cuma diselewengkan dah. Sampai sekarang tak boleh pakai dah Taurat Injil, sebab sudah diselewengkan oleh orang-orang tertentu zaman mereka. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, membutakan hati mereka hingga putus ia Nabi Nuh daripada mereka itu kaum. Putus hubungan tu.
Tak mau dah layak. Dah 950 tahun dah memberikan tauhid Allah Tuhan, tak mau dengar 950 tahun. Nabi Adam AS 1000 tahun umur paling panjang. Kemudian kata dia melihat, maka sekalian mana dia? Dan mengadu ia Nabi Nuh akan Tuhannya, Tuhan Nabi Nuh akan menyalahi kaumnya, kaum Nabi Nuh. Dia pun berdoa. Setiap Nabi Rasul, kalau kaum dia buat pasal, pakat doa pada Tuhan, turun bala. Kecuali Nabi SAW. Nabi SAW hebat. Buatlah lagu mana pun kaum dia, bukannya doa ke arah musibah, tapi doa ke arah kebaikan. Macam contoh Nabi SAW pergi Taif. Taif di Saudi lah sekarang ni. Dia berdekatan dengan Mekah. Pergi Taif buat apa? Nak menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penduduk Taif buat? Penduduk Taif baling batu kepada Nabi SAW sehingga berdarah mengalir ke selipar dia. Mana teruk tu, kena lempar batu sampai mengalir darah sampai ke selipar. Lepas tu malaikat Jibril alaihissalam memberikan request. Dia berikan cadangan, nak dah aku hempakkan bukit ni kepada mereka. Tinggal kamu mau arah je. Kalau mau arah bukan lempar dah. Tapi Nabi SAW tak buat begitu. Dia tak pakai doa tu. Lepas tu dia buat apa? Dia doa pada Allah Ta'ala supaya ahli Taif satu hari nanti semua Islam belaka. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi SAW. Sekarang ni Islam belaka. Keturunan mereka Islam belaka sampai sekarang. Jadi Taif sekarang jadi tak silapnya tanah haram ni. Taif ni dia sekitar kat Mekah. Tak silapnya masih lagi tanah haram Mekah lah. Tanah haram ni luas. Tanah haram ni kalau bahas kitab tu luas penjuru dia. Sebab apa dia panggil tanah haram? Tamanya tanah haram tu sebab bila masuk bulan-bulan haram perang, memang tak boleh perang lah di situ. Tanah haram. Lepas tu orang tanah haram ni orang Islam boleh masuk, orang kafir boleh masuk. Orang yang suci, i'tiqad, suci, beriman pada Allah Ta'ala boleh masuk. Hak yang kufur tak boleh. Tu haram. Apa tadi? Tu kesabaran Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tak guna doa yang special yang dia boleh doa pada Nabi. Dia tunggu ke akhirat. Ke akhirat itulah dia pakai satu doa yang tak pernah dipakai di dunia. Itulah dia panggil syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar sekali ialah start hisab. Nak tunggu hisab pada masa tu lama tu. Ni semua orang beriman sekejap lah. Orang kafir tu lama, orang fasik sehingga mengatakan masuk neraka pun tak apalah daripada tunggu ni. Orang kafir tu. Tu. Punya rasa lama sampai menyeksa, masuk neraka pun neraka lah, tak heran dah. Macam tu. Dia tak tahu neraka sakit ni. Itu syafa'atul uzma. Tapi Nabi Nuh alaihissalam dia guna dah waktu di dunia. Sebab tu bila nanti di akhirat, bila nak tunggu pada mahsyar tak hisab, dia pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Semua umat manusia akan pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tu disebut dalam kitab Aqidatul Najin, Ad-Durrul Thamin dan sebagainya. Bila pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam sebab apa? Pergi Nabi Nuh alaihissalam sebab apa? Sebab dia nak minta supaya Allah Ta'ala cepatkan hisab. Tak boleh nafsi disuruh kepada Nabi lain. Inilah kita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Tak silap Nuh ada. Kalau tak ada minta maaf banyak. Sebab ingat ada Adam tu ada sebab Abul Bashar. Sebab dia masing-masing mengakui kesalahan dia. Kalau Nabi Nuh kita ingat kita. Ada ke tak ada tak ingat kita. Rasa macam ada. Sebab dia kategori ulul azmi. Nabi Adam AS pun khilaf juga. Nabi Adam AS ada yang kata ulul azmi, ada yang kata tidak. Jadi bila kita sampai pada Nabi SAW, barulah Nabi SAW berdoa pada Allah Ta'ala, sujud pada Allah Ta'ala, meminta cepatkan hisab. Maka barulah mula hisab. Siapa yang mula hisab dulu? Umat Nabi SAW. Sebab itu Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa pada Allah Ta'ala supaya jadikan mereka berdua ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimakbulkan doa ialah Nabi Isa alaihi salam. Sebab itu Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Musa tak dapat. Nabi Isa Allah Ta'ala naikkan di langit. Nanti di akhir zaman bila masuknya ataupun timbulnya Dajjal, dia pun turun sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penerus syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat Nabi Isa. Dan dialah menjadi mujtahid mutlak waktu tu. Tidak ada mazhab dah waktu tu. Mazhab dia ialah mazhab ikut Nabi Isa. Segala bab. Itu disebut dalam kitab Furu' al-Masail karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Nabi Isa AS tak pakai mazhab Syafi'i, Hanafiyah, Hanbali apa semua, sebab dia mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak haram taklid mazhab. Kita mujtahid bukan mujtahid. Jadi bila mujtahid wajib taklid mazhab. Mazhab apa? Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah sebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, 4 mazhab yang mu'tabar kita boleh taklid: Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanbaliyah dan Malikiyah. Ini sahaja. Adapun sahabat, kenapa kita tak ikut sahabat? Pandangan-pandangan sahabat, mereka kan paling lebih afdal daripada Nabi, paling afdal daripada ulama kita ni. Zaman mereka kan zaman yang lebih salaf, yang lebih terdahulu, yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, kerana mazhab dan pandangan mereka belum lagi ditapis. Belum lagi ditapis, belum lagi dikeluarkan kaedah sekian, maka kita tak nak pakai qaul sahabat gitu saja, walaupun mereka orang yang paling afdal kerana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jenuh juga. Sahabat punya fatwa pelik-pelik pun ada. Sahabat fatwa pelik-pelik pun ada. Ada yang sahabat berfatwa kalau nak nikah ke orang tu boleh tengok perempuan tu daripada atas ke bawah. Tak sudah itu. Bugil boleh nampak, tak salah. Tak boleh akal, tu bukan mazhab kita. Mazhab kita tengok tu muka dan kedua tapak tangan sahaja, lain haram. Itu mazhab kita Syafi'i. Dia tapis. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i kita, bukannya semua kitab mazhab Syafi'i boleh guna. Al-Um, tak boleh. Sebelum nak sampai Al-Um tu tapis banyak kali dah tu. Al-Um Imam Syafi'i ditapis pula oleh anak murid dia, Imam Ar-Rabi', Imam Muzani, buat kitab mukhtasar, hasil ringkasan daripada Al-Um. Pas mukhtasar pula mari Imamul Haramain, dia kumpul semua anak murid Syafi'iyah, anak murid Imam Syafi'i punya kitab, dia himpun semua, dia buat khulasah, dia buat kesimpulan, jadi Nihayatul Matlab, 40 jilid, 20 jilid. Nihayatul Matlab mari murid dia Imam Al-Ghazali rahimahullah buat pula khulasah lagi daripada kitab Imam Haramain itu, jadi kitab Al-Basit. Al-Basit 10 jilid, dia bahasa besar, dia buat lagi, ringkas lagi Al-Wasit. Al-Wasit bahasa besar, dia ringkas lagi jadi Al-Wajiz. Al-Wajiz besar lagi, dia buat lagi Al-Khulasah 4. Lepas tu Al-Khulasah tu pula disyarahkan oleh Imam Al-Wajiz, disyarahkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, namanya Asy-Syarhul Kabir 'ala Al-Aziz, Fathul Aziz 'ala Al-Wajiz, namanya Asy-Syarhul Kabir. Syarah Kabir Imam Ar-Rafi'i. Syarah Kabir Imam Ar-Rafi'i. Mari selepasnya Imam Nawawi buat kitab ringkasan namanya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, 8 jilid. Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin diringkaskan pula oleh Syekh Ibn Muqri rahimahullah jadi Rawdatul Talib. Rawdatul Talib disyarahkan pula Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, namanya Asnal Matalib, syarah Rawdatul Talib. Kitab Imam Rafi'i ada nama kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar tu pula diringkaskan oleh Imam Nawawi jadi Minhajul Talibin. Minhajul Talibin diringkaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari jadi Manhajul Tullab. Manhajul Tullab disyarahkan juga oleh diri dia sendiri jadi Fathul Wahhab, syarah Manhajul Tullab. Ringkasannya lagi oleh buat Syekh Malibari rahimahullah, namanya Qurratul Ain. Qurratul Ain disyarahkan pula jadi Fathul Mu'in, syarah Qurratul Ain. Fathul Mu'in itu pula dihasyiahkan pula oleh Hasyiah I'anatul Talibin. Kan banyak tu. Tiba-tiba Al-Um. Tak senak pala. Dia macam kita nak pergi lagi mana? Nak pergi minta kerja lah. Takkan kita minta kerja kat sultan. Nak dapat cok sultan, tapi kita tak minta kat sultan, kita minta pejabat lah. Pejabat tu pula dia ada pejabat apa? Orang atasan dia gini. Lepas tu bos dia pula, bos ni company ni pula banding dengan company lain, dia punya carta organisasi gini pula. Nak sampai ke sultan tu lambat tu. Sultan tu pentadbir yang agung yang atas kali.
nak bagi lulus. Takkan kita nak buat minta kerja, minta sultan? Tak ada. Jadi hukum-hukum dalam mazhab fiqh kita bukan minta daripada kitab Imam Syafi'i al-Dah. Dia mari kita kecil dulu. Kita kecil tu pun dah sekarang ni kata Imam, kata Syekh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullah ta'ala, kitab-kitab macam Minhajul Talibin tu dah dipanggil sebagai kitab yang payah dah zaman sekarang. Kalau ikut zaman dulu, kitab yang paling mudah di atas alam ni. Ini sekarang Minhajul Talibin, payah dah. Apalagi syarah-syarah dia, Tuhfatul Muhtaj. Jadi Minhajul Talibin ada syarah pula, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. 3 kitab tu biasa ada di pejabat mufti. Sebab ia akan fatwa mazhab Syafi'i dengan guna kitab-kitab tu. Tuhfatul Muhtaj dengan Nihayatul Muhtaj. Syekh Ad-Damiri Syekh Ad-Dimyati rahimahullah taala sebut dalam kitab fatwa dia, nak berfatwa kalau dalam mazhab Syafi'i 2 kitab, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Hak tu memang adalah pejabat mufti. Sebab tu hak pejabat mufti dia sesama dia tu buat muzakarah kitab-kitab besar gini. Zaman sekarang payah nak cari orang baca kitab ni ataupun memahami isi kitab ni, payah. Zaman dulu petik jari lah. Zaman dulu hak yang perlu belajar kitab Himah Ramain, Nihayatul Matlab 25 jilid. Hak tu yang kitab dia pun belajar. Sekarang hak tu tak belajar dah tu. Hak tu besar sangat tau. Tu buat rujukan ni. Hak yang belajarnya paling tinggi Minhajul Talibin. Itulah sebelum Minhajul Talibin ada bawah dia Fathul Mu'in, Al-Iqna', Fathul Wahhab, Manhajul Tullab, Safinatun Najah, Muqaddimah Hadramiyah, Risalah Jami'ah, Zubat, Mawahib, Syarah Zubat, Fathul Qari. Banyak bekoh ni nak pergi sampai Tiba-tiba orang kata Imam Syafi'i yang kata dalam kitab Al-Um. Kenapa dia berbeza dengan ulama mutaakhirin? Tu dia tak faham mazhab. Mazhab ni bukan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni bukan Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni dia ibarat sekolah, madrasah. Madrasah Asy-Syafi'iyah. Sebab itu ada berbeza pandangan dengan mazhab dengan Imam Syafi'i sebab faham tarjih dalil lain. Dia faham dalil lebih kuat daripada apa yang dipahamkan oleh ulama ni. Maka dia kata ni pandangan dia, ni pandangan dia. Dia kata Imam Syafi'i punya pandangan ni dhaif dalam bab ni. Apa yang kuat? Kuatnya hukum dia sekian-sekian kerana dalil sekian-sekian. Jadi ulama Syafi'iyah dia bukan taklid 100% pada Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dia ada taraf ulama dia berbeza-beza. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni orang yang istinbat hukum direct pada Quran dan hadis. Yang selepasnya dia panggil ashabul wujuh. Ashabul wujuh ni dia ambil istinbat hukum daripada qawaid, kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Lepas pada tu mari pula mujtahid mazhab. Mari pula mujtahid mazhab. Contoh Imam Nawawi, tu mujtahid mazhab tu dah bawah tu. Imam Nawawi tak sampai tahap Imam Syafi'i. Imam Nawawi tak boleh buat mazhab. Yang boleh buat mazhab Imam Syafi'i je. Imam Nawawi tidak sampai tahap boleh buat mazhab kerana dia mujtahid mazhab. Dia yang mentarjihkan pula ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu yang khilaf teruk tu, dia tarjih mana yang kuat, mana yang tak kuat. Sebab itu ulama Imam As-Subki rahimahullah ta'ala kata tidak boleh merujuk fatwa ataupun hukum yang sebelum kitab-kitab Imam Nawawi, sebelum zaman Imam Nawawi. Kerana sebelum zaman Imam Nawawi berterabur hukum dia macam-macam. Ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang kuat, bercampur habis. Jadi Imam Nawawi ambil satu hak pandangan kuat, ditarjih lagi, disucikan lagi oleh ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang terkemudian seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Muhammad Ar-Ramli, Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahumullah ta'ala. Empat-empat ni yang kita selalu dengar nama dia bila fatwa, dia ni kategori ulama orang awam. Tu tahap dah aling dengar tu ulama orang awam yang baru. Tak boleh bayang Imam Mujtahid Muazhaq lagu mana Imam Nawawi, Ashabul Wujuh lagu mana, Mujtahid Mutlaq Imam Syafi'i lagu mana. Dan sekarang tidak ada lagi mujtahid. Tak sampai ada tahap mujtahid. Semuanya mujtahid lagu. Jadi mesti wajib muqallid, dia mesti taklid. Habis. Dan maksiat mereka itu kaum Nabi Nuh hingga diturunkan
seruan firman-Nya, firman Allah Taala. Mereka maksiat pada Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diturunkan ayat apa? Innahu man yu'minu min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ini surah Al-Hud, surah Hud ayat 36. Dan dia tak terjemah ni. Saya terjemah. Sesungguhnya mereka la yu'min min qaumik, tidak beriman sama sekali daripada kaum kamu. Kamu ni Nabi Nuh. Tak akan mereka ni sama sekali beriman. Illa man qad aman, melainkan sesungguhnya orang tu betul-betul beriman. Mana setengah yang beriman. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan Nabi Nuh alaihi salam, yang ikut dia 80 orang je, lain semua kafir. Sebab tu diberikan bala banjir satu dunia. Satu dunia banjir. Banjir satu dunia. Habis semua manusia kecuali 80 orang. 80 orang itulah di Allahumma shalli ala Muhammad, dikembangkan sampailah jadi banyak manusia zaman sekarang. Ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tabta'is, maka janganlah kamu wahai Nabi Nuh bersedih hati. Nabi Nuh bersedih hatilah sebab ada orang ikut 950 tahun, sikit sangat yang boleh aku bawa masuk syurga. Bima kanu yaf'alun, jangan bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan. Nokta. Kalau mereka buat maksiat, Allah Ta'ala turun ayat ni lah. Jadi ayat ni turun kepada Nabi SAW yang menceritakan zaman Nabi Nuh alaihi salam. Namanya surah Hud. Jadi surah-surah dalam Quran ni ada nama-nama Nabi. Surah Ibrahim, surah Nuh, surah Hud, surah Yusuf. Tu nama-nama Nabi. Surah Muhammad. Kemudian, dan memohon ia Allah dengan kata Nabi Nuh pada mihrab Nabi Nuh. Mihrab ni beginilah. Ni mihrab dia panggil. Ni masjid. Ni mihrab. Ni tok khatib tu. Mihrab ni lah, ni panggil mihrab. Tempat dalam sikit tu imam. Jadi tu imam atau mihrab tu. Jadi Nabi Nuh alaihi salam dia doa di mihrab. Doa apa? Dia doa apa? Dia kata, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Surah Nuh ayat 26. Dia pun tak sebutlah, dia tak sebut terjemah, kita terjemah. La tadhar, jangan kamu tinggalkan satu pun wahai Allah Taala, 'alal ardi, di atas bumi, minal kafirina, daripada orang-orang kafir, dayyara, tempat tinggal. Sebab tu tak ada langsung atas dunia ni, tenggelam habis satu dunia kecuali 80 orang. Nabi ni rasul makbul doa. Kecuali 1-2 lah yang tak makbul pun ada juga. Ada juga 1-2 yang tidak makbul, ada juga. Tapi kebanyakannya 99% makbul belaka lah. Yang tak makbul tu bukan sebab mereka tu buat maksiat kamu, bukan. Sebab Allah Ta'ala ada benda yang lebih baik daripada apa mereka minta. Tu ya. Jadi Nabi Nuh pun kata, jangan kamu tinggalkan wahai Tuhan seorang pun di atas muka bumi ni tempat tinggal. Jangan. Semua hancurkan belaka. Tak tahan dah. 950 tahun. Sabar. Hanya 80 orang saja ikut Nabi Nuh alaihi salam. Maka disuruhkan bahawa memperbuat, yakni disuruhkan Nabi Nuh bahawa memperbuat akan satu perahu. Perahu sini kapal lah, bukan perahu kita gini. Perahu ni kapal lah. Perahu tu perahu. Disuruh buat perahu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak turunkan musibah, iaitu banjir seluruh alam. Dia panggil tufan. Bukan tufan ni angin taufan, bukan. Tufan ni banjir besar. Boh besar. Boh lah, boh. Bukan boh tu bos. Ni boh, B-A-H banjir besar. Tu. Satu perahu, maka menanam ia Nabi Nuh satu kayu saji hingga sempurna 40 tahun. Nak buat kapal pun 40 tahun weh. Tanam kayu dulu, bukan ada kayu segera. Kalau kita lapar makan mi segera. Ada P7E beli mi segera makan. Nabi Nuh alaihissalam bau doa pada Tuhan supaya hancurkan mereka. Bila akan hancur tu? 40 tahun ke datang.
Sebab apa nak tanam kayu dulu? Nak tanam pokok lah, tanam kayu ni. Kamu buat pula, boleh tanam kayu ke? Jom kita tanam kayu ni. Jeng gitu. Jangan bengong gitu. Tanam kayu lah. Kayu tu, tanam pokok tu hasil kayu. Mari mana kayu kalau bukan pokok? Hingga sempurna 40 tahun. Habis nokta. Lepas 40 tahun, maka dikeraknya Nabi Nuh. Maka dikerjakan perahu makna membuat perahu ni kapal, kapal yang besar. Dia panggil sekarang bahasa senangnya bahtera Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Kita ni bahasa lama dia panggil perahu. Takut faham perahu kecil tu lah. Perahu kecil bukan, tu memang perahu tapi bukan tu maksud dia. Macam lagi tak jawi lah. Apa tak ingat dah. Dia panggil kampung kecil. Tak silap lah, kampung kecil bahasa dia. Kampung kecil dengan apa satu lagi? Kampung kecil tu makna kampung tu satu je. Kalau kampung besar tu tak silap. Kampung besar dengan kampung kecil tak ingat dah kita Jawi tu ni. Dia kata apa? Kampung kecil tu dengan makna satu kampung. Kampung besar tu makna negeri. Makna banyak kampung lah. Tu. Habis tak ingat. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan menolongkan membuat perahu tadi segala anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tolong. Tak tahu nak kata apa, tolong ya buat. Padahal dia kufur juga dengan Nabi Nuh AS, tak mau ikut Nabi Nuh AS. Anak sini boleh jadi dua lah, anak sungguh atau anak mana orang-orang bawahan boleh juga. Ni kena tengok balik tafsir lah. Siapa yang buat dengan Nabi Nuh, dia akan hurai panjang lebar lah. Nabi Nuh AS ada Nabi Nuh AS ada 3 anak. Ada 3 anak. Seorang isteri dia derhaka kepada Nabi Nuh AS. Isteri dia derhaka kepada Nabi Nuh AS. Anak dia pun derhaka kepada Nabi Nuh AS. Sehingga bila marinya bahtera pula, bila marinya buah banjir tu, terkapal-kapal mereka masih lagi tak beriman. Terkapal-kapal dah masuk dia pergi kat gunung tinggi tu, masih lagi Nabi Nuh pelawar marilah masuk, tak masuk juga. Tahap tu. Jadi ditenggelamkan mereka ke dalam banjir tersebut. Mereka kufur kepada Allah dan Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.